حجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah yang menyediakan ruang untuk kita beriktikaf dan berada dalam majlis zikir, majlis kita sama-sama mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerimanya. Dan seterusnya pastinya rakan-rakan saya, sahabat-sahabat, hadirin-hadirat yang hadir dalam Masjid Khairiyah, dan seterusnya rakan-rakan yang mungkin bersama dengan kita di platform FB Masjid ini, di platform FB Masjid. Bukan, saya punya. Oh iya. Masjid tak hadir. Masjid dia cuti. Nama saya. Macam mana nak share? Masih Baik, kita sama-sama akan mula membincangkan daripada surah Al-Mulk. Pada minggu sudah kita bincang apa ya? Pengenalan. Nama-nama. Apa lagi ya? Last apa? Fadli? Last kali apa ya? Sebab mungkin ada lagi kenalan yang mungkin kita kongsi. Dah, kita dah bagi tahu ya. 10 nama. 10. Tapi nama-nama kan? Okey, lepas tu cerita Baitul Aqabah. Okey. Kenapa lebih baik selalu? Baitul Aqabah. Ha? Ustaz kita bisa Baitul Aqabah. Ya, tahu. Kenapa kita cerita berkaitan dengan suratul Mulk? Perjanjian darah.
Okey. Nama-nama lain al-Maut. Okey. Pelindung. Baik. Saya harap saya dapat menyambung beberapa maklumat dan kita kenapa sebab sangat masyhur suratul Mulk ini adalah penyelamat kita di alam kubur, ya, penyelamat kita daripada azab kubur. Dan ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min syarri fitnati masihid dajjal. Okay. Itu adalah doa yang kita selalu baca dan Nabi sebut suruh baca setelah habis kita tasyahud, sebelum kita salam. So 4 tu kita kena baca. Jadi bila kita baca 4 tu, salah satu daripada benda yang penting untuk kita jauh adalah min adzabil qabri, ya, sebab ada di dunia ini tempat ujian, maknanya kita mungkin ada kesakitan yang kita terpaksa tempuh. Namun ada masuk pula kita ke alam barzakh, kemudian di sana kita berhadapan dengan azab ataupun nikmat. Jadi kita tentu semua tak nak yang azab di alam kubur, di alam barzakh. Dan sebab itulah salah satu yang sangat jelas disebut oleh Nabi adalah dengan membaca, memahami, menghayati, mengamalkan tuntutan suratul Mulk. Jadi kita harap kita sama-sama duduk dalam perbincangan pada kali ini sebagai satu pelaburan untuk kita selamat insya-Allah daripada azab kubur, ya, azab kubur. Jadi dalam pertemuan yang sebelum ini kita cerita tentang latar belakang suratul Mulk, ya, dan kita cerita nama-nama dia, beberapa namanya. Dan mari kita tengok beberapa hadis. Dan saya harap ini tak saya sebut kok minggu sudah. Lama sangat dah seminggu sudah ni. Saya tak boleh nak recall benda yang kita bincang. Allah, silap nak cakap tadi. Dah, saya ingat, alhamdulillah. Saya ingat, memang ingat, alhamdulillah. Baik, jom kita tengok di antara kelebihan yang ada dalam surah Mulk dengan beberapa nama tersebut, ya. Mungkin saya akan sampai baca ni, mungkin dia akan ulang balik dengan sebab itulah nama diberikan. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawa surah Tabarak hiya al-manna'ah min azabil qabri. Ini yang jadi asas yang kuat. Kata Nabi, surah Tabarakah. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi di sini Tabarakah adalah suratul Mulk. Ya, sebab nama lain bagi suratul Mulk adalah surah Tabarak. Nabi sebut surah Tabarak hiya al-mani'ah. Dia adalah bukan mani'ah. Mani' maksudnya yang menghalang kita daripada min azabil qabri. Ya, jadi jelas sangat Nabi sebutkan kepada kita untuk kita selamat daripada azab kubur, maka kita kena 4 benda lah: baca, faham, hayati, tadabbur, yang ketiga amalkan. So di akhirnya tentulah amal lah, sebab kalau kita tengok maksud baca ialah kita mengamalkan. Jadi sebab itu kita nak membincangkan surah ini supaya kita boleh baca, kita boleh faham. Bila kita tengok dalam tafsir, insya-Allah kita boleh memahaminya, insya-Allah.
Nabi sebut dalam hadisnya, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna surata fil Quran 30 ayat syafa'an lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sesungguhnya kata Nabi, ada satu surah fil Quran, ada satu suratan fil Quran, satu surah fil Quran, 30 ayat, ada 30 ayat yang menjadi penolong bagi seseorang itu sehinggalah dia diampunkan. Ada satu surah kata Nabi dalam Al-Quran yang ada mempunyai 30 ayat yang akan memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada seseorang sehinggalah dia diampunkan baginya. Dia adalah kata Nabi surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, jadi surah ini dapat menyebabkan kita ditolong di alam kubur dan diampunkan dosa kita. Jadi bila kita baca dan faham, insya-Allah kita akan diberi pertolongan, diberi syafaat dan akan diampunkan dosa kita. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawa akan datang kepada orang yang si mati di dalam kubur, maka datanglah, maknanya azab itu daripada kakinya. Maka berkatalah dua kakinya, laisa lakum ala ma qibali sabilun. Kata kaki kata bila azab nak datang daripada arah kaki ketika seseorang itu berada di alam kubur, maka kaki berkata, kamu tidak boleh mendatangi daripada arah aku. Kerana apa? Kana yaqumu yaqra'u bi suratul mulk. Sebab orang ini dulu dia membaca suratul mulk. Jadi azab nak datang daripada arah kaki. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, ya. Kemudian azab itu mendatangi daripada dadanya, ataupun dikatakan daripada perutnya. Fayaqulu laisa lakum ala ma qibali sabilun. Dia kata bila azab itu nak datang daripada arah dadanya dan daripada arah perutnya, maka sekali lagi perutnya berkata kana yaqra'u bi suratul mulk. Suratul mulk adalah dia ini membaca surah Al-Mulk. Kemudian datang daripada kepalanya, maka dia berkata tiadalah bagi kamu, kerana dia daripada arah ini, kerana yaqra'u bi suratul mulk, dia membaca suratul mulk. Qala, maka berkata Nabi SAW, fahiya mani'atun tamna'u min adzabil qabri. Nabi tegaskan lagi bahawa surah ini adalah al-mani'ah, shield min azabil qabri. Shield, pelindung, perisai, ya, daripada azab kubur, ya. Jadi Nabi sebut banyak kali, ya, fahiya al-mani'atu dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata Nabi SAW, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin manahu Allah azza wa jalla biha min adzabil qabri. Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, maka Allah mencegahnya dengan sebab surah Al-Mulk itu daripada azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Kami zaman Nabi, kata sahabat Nabi, kami panggil surah ini surah al-mani'ah. Maknanya bila sebut bacalah al-mani'ah, mereka terus tahu, oh itu adalah suratul mulk, ya. Kami menamakan dia sebab menunjukkan sangat jelas bahawa dia adalah penyelamat daripada azab kubur.
wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla suratun min man qara'a biha fi kulli lailatin faqad athara Allah. Barang siapa baca tiap-tiap malam, kata Nabi SAW, maka orang itu akan mendapat kebaikan, berganda kebaikannya. Baik. Jadi sangat jelas kita dapati bahawa surah ini adalah surah yang secara khususnya akan menjadi perisai pendidik kita daripada azab kubur. Baik. Jom kalau macam tu saya kira kita boleh bacalah surah ini, insya-Allah. Kita baca okey. Okey, jom kita baca. So lepas ni kita akan tengok satu ayat kita akan mula bincang, insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitanir
kita mula dengan ayat ini dimulakan dengan surah ini dimulakan dengan tabaraka. Ya. Dalam Al-Quran ada 2 surah saja yang dimulakan dengan kalimah tabaraka. Ya. Salah satu ini adalah surah An-Najm dan ini adalah surah Al-Mulk. Baik. Kita tengok tabarakalladzi maknanya adalah siapa ada terjemahan? Saya kena pakai terjemahan yang standard tu. Siapa ada terjemahan? Sangat ni, masya-Allah. Tabarakalladzi. Okey, tabarakalladzi maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Allah yang menguasai segala kerajaan dunia dan akhirat, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Okey, kita mula bincang yang dulu insya-Allah. Terima kasih. Baik. Ayat ini dimulakan dengan kalimah tabaraka. Dalam Al-Quran banyak, ya tadi saya katakan ayat yang dimulakan ataupun dalam ulumul Quran disebut sebagai mafatih huswa. Mafatih maknanya pembukaan pada setiap surah, maka surah ini dimulakan dengan tabaraka. Ya, macam alhamdulillah, macam apa lagi biasanya? Sama ada sumpah, contohnya sumpah macam wal asri, ya, wal duha. Contoh lagi apa lagi? Yang biasa lagi? Ahruf muqatta'ah, alif, lam, mim, yasin, hamim. Baik, itu disebut sebagai pembukaan dengan ahruf muqatta'ah. Baik, jadi dalam Quran ada 2 saja yang dimulakan dengan kalimah tabaraka. Yang dimulakan dengan alhamdulillah, ada yang dimulakan dengan subhana lagi. Okey. Baik. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabaraka, so ini adalah kalimah tabaraka bermaksud daripada kalimat barakah, ya. Cikgu bangun. Sekejap. Kejap. Okey. Tabar ya, ataupun tabaraka. Ya. Tabaraka dari kalimah berkat, ya, dari kalimah berkat. Terima kasih Ibu. Okay. Jadi surah kita ni dimulakan dengan kalimah barakah. Ya. Jadi insya-Allah jadi kunci kepada keseluruhan, ya, mafhum yang kita bakal jumpa dalam surah Al-Mulk adalah soal berkat. Ya, jadi berkat. Jadi kita nak bincang sekarang ni sejauh mana berkat itu penting, sampai kita katakan bahawa dengan sebab surah inilah orang itu selamat di azab kubur. Dan ingat tak kita bila bincang dalam surah ni kita bincang, sebelum ni kita bincang surah Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah kita buat dia punya gambaran. Macam mana gambaran dia? Bahawa Allah cerita tentang kiamat, kan? Mula sekali, kan? Allah mula dengan iza waqa'atil waqi'ah, kiamat, kan? Okey, kemudian bila kiamat manusia terpecah kepada berapa? Wa kuntum azwajan salatah. Ya, kamu dipecahkan 3. Okey, kita dah tahu. Kemudian Allah cerita di hujung itu ni kiamat, ni kiamat. Ya. Kemudian sebelum kiamat, maka dalam surah Mulk juga diceritakan tentang kiamat satu lagi. Apa nama dia? Mati. Okey. Dan kemudian semua ini, ya, semua fasa ini adalah fasa jaza, panggil
ataupun result. Ya. Di sini tak boleh usaha. Apa usaha pun tak boleh buat dah. Ya. Sebab kalau kita bila kita dapat keputusan peperiksaan, kita ada marking kan, ada mark tu. Boleh betul tak? Tak boleh. Ya. Kalau dia salah, maknanya salah. Yang boleh betul ialah ketika belum dihantar untuk diperiksa. Selagi tak dihantar untuk periksa, selagi kita dalam kelas peperiksaan, kita boleh betul. Oh, saya dah jawab A, rupanya C, kita boleh betulkan. Tetapi once kita dah jawab C, bila kita masuk pada hasil result, tak boleh betul. Tak boleh dibetulkan lagi. Cikgu betul ke tak saya? Cikgu macam tak pernah setuju nampaknya. Kan? Jadi begitulah fasa ini, ya, adalah satu fasa yang mana kita tak boleh betulkanlah. So apa yang kita dah buat, maka inilah hasilnya, ya. Ini disebut sebagai jazam, ya. Di sini adalah amal, di sini adalah jazam. Baik. Kalau kita nak mendapat berada dalam kelompok yang berjaya, ya. Yang Allah kata 3 kelompok yang berjaya, insya-Allah, maka dia ada kaitan dengan mati kita. Okey, sebab lepas ni dia ada lagi time yang tak ada lagi had masa lagi dah. Dia selama-lamanya. Lepas hari kiamat, maka akan selama-lamanya. Okey, ingat tak mana kiamat dulu? Apa makna kiamat? Kiamat bermaksud bangkit. Qiyam. Okey, kita sekarang julus. Qiyam makna bangkit. Qiyamah maknanya seluruh yang mati dibangunkan, ya. Maka selepas qiyamah, maka di sana adalah kehidupan yang tidak ada kesudahan. Baik, untuk kita dapat kuntum azwajan salasah dalam golongan yang sama, ada 2 salam golongan muqarrabin ataupun abrar ni, maka dia bukan ditentukan pada hari itu, ya, tetapi dia ditentukan bagaimana cara dia mati. So di sini adalah alam kubur, ya, kubur. Ini alam kubur ni. Baik, alam inilah yang insya-Allah sebagai permulaan yang surah ini akan menyelamatkan kita. Ya, surah ini akan menyelamatkan kita. Ini alam kubur ataupun alam barzakh, ya. Barzakh, apa maksud barzakh? Barzakh maksudnya adalah barzakh maksudnya adalah perenggan antara 2 alam. Ini alam syahadah, ini alam qiyamah. Maka antara alam itu ada satu sempadan, barzakhun. Barzakh maknanya ada satu sempadan. So alam kubur ataupun alam sempadan ataupun alam barzakh ini, disinilah yang kita akan diselamatkan oleh suratul Mulk. Kita akan diselamatkan oleh suratul Mulk, ya, di alam. Namun kita faham satu lagi kefahaman bahawa oleh kerana bagaimana kita nak diselamatkan di alam barzakh ataupun di alam kubur, maka yang menentukan kita adalah hidup. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Okey, kat sini so jadi apa dia? Liyabluwakum. Di sini namanya bala. Tapi bala dalam konteks sekarang, bukan bala dalam konteks yang kita bincang nanti lain. So maknanya kita kumpulkan kefahaman untuk kita faham bila kita baca bahawa rupanya Allah dalam suratul Mulk menceritakan bahawa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. So di sini adalah apa di sini? Di sini kita alam apa tadi? Jaza. Apa Melayu dia? Balasan. Terima kasih. Siapa?
Okey, terima kasih. Di sini balasan. Balasan, ya. Okey. Jadi di sini apa dia? Pada. Apa maksud pada? Liyabeluwakum, liyabeluwakum, untuk dibala kamu, untuk dibala kamu. Pun tak sedap ke bahasa bala, so kita tukar bagi sedap sikit. Apa dia? Apa dia? Ujian. Okey, so ni ujian. Jadi seluruh kehidupan kita ini adalah ujian supaya mati kita adalah merupakan balasan ataupun keputusan, keputusan, result. Sebab balasan saya nak kat sini, walaupun ini balasan. Okey. Jadi oleh kerana kiamat kecil, kiamat besar, kematian ditentukan, bagaimana kita di sini ditentukan ketika kita mati, dan kita mati ditentukan bagaimana kita hidup. Okey, jadi sekarang ni apakah benda nak menyelamatkan kita pada masa hidup sehingga kita mati dalam keadaan mendapat keputusan untuk mendapat balasan yang baik ketika kita melalui ujian? Apa yang kita perlukan? 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 Saya tanya ni 10 kali. Tak apa, supaya ada yang tak cakap, cakap. Kalau saya tanya kan, ada saya tanya pertama kali, orang yang aktif cakap dulu, orang yang itu diam lagi kan. Tapi sampai semua cakap. Apa yang kita perlukan? 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 Berkat. Jauh ke? Sebab itulah kita conclusionkan dulu. Oh, yang aku perlukan sebenarnya adalah berkat dalam hidup, supaya aku berjaya dalam melalui ujian mendapat keputusan yang baik. Sebab itulah surah ini menyelamatkan kita di alam kubur. Dan kata Sayyidina Osman, orang yang selamat di alam kubur, maka seluruh perjalanan akhiratnya akan selamat. Jadi surah ini penting sebab kita nak selamat. Jadi rupanya yang menyelamatkan kita adalah berkat. So kita nak lihat, nak lalui bagaimana berkat boleh menyelamatkan kita. Bagaimana powerfulnya berkat sehingga menyelamatkan manusia. Dan sebab 30 ayat je kot, tiba-tiba kata Nabi begitu kuat sehingga menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Jadi kalau macam tu, semua yang saya kasih sekalian, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah tabaraka, yang tadi disebutkan apa tadi? Maha berkat. So apa itu berkat? Apa itu berkat? Sehingga dah mulakan jalan, jangan dengar suara pun. Sehingga akhirnya rupanya yang kita kena usaha dalam hidup adalah bagaimana untuk mendapatkan keberkatan dari Allah. Kerana Allah itu maha berkat. Maksudnya maha berkat adalah maha pemberi berkat. Maha pemberi berkat, ya. Baik, apa itu berkat? Apa itu berkat? Berkat dari sudut bahasa bermaksud sesuatu yang ziyadah ataupun nama. Dalam bahasa Arab sebut ziyadah ataupun nama ataupun numu.
Ziyadah, satu benda yang expandable, expand. Satu benda expand. Dia tak macam tu tetapi dia expand. Itu berkat. Dari segi bahasa, lughatan. Barakah dari sudut bahasa adalah sesuatu yang berkembang, ya, ziyadah, bertambah. Apakah yang bertambah? Apakah yang bertambah? Apakah yang bertambah? Nah, saya tanya-tanya tu bagi saya memang tak suka saya cakap seorang sebenarnya. Jadi bila ada orang sedap sikit kan, berbanding diam je kan. Apa yang bertambah? Kebaikan. Okay, berkat itu dari segi bahasa adalah bertambah. Definisi, kita go kepada istilahan. Istilahan adalah bertambah kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi kalau kata bertambah expandable, so yang bertambah adalah kebaikan. Baik. Oleh kerana definisi, sebab berkat ni adalah sangat definisi agama, sehingga hari ini saya confuse. Sebab orang ingat berkat ni adalah definisi sosial. Semua orang boleh cakap, maksudnya semua agama boleh bercakap soal berkat, sehingga akhirnya kita tak tahu apa maksud sebenar berkat. Sebab kadang-kadang orang tak Islam dia cakap kita mahu berkat dalam hidup. Jadi dia mesti ada definisi dia, kan? So apa definisi kita? Berkat apa tadi? Bertambah kebaikan. Bertambah dalam bertambah itu kita tengok ulama kata bertambah wan bidawam, dawam istimrar, maknanya berterusan. Ya, bukan sekadar bertambah, tetapi sifatnya adalah berterusan kebaikan. Oleh kerana keberkatan itu daripada Allah, maka kena tambah lagi definisi. Berkat adalah berkembang atau bertambahnya kebaikan Tuhan. Jadi berkat adalah bertambah secara berterusan al-khair, kebaikan ilahiyun, al-ilahi. Ya, yang bertambah itu kebaikan Tuhan. Yang bertambah adalah kebaikan Tuhan. Jadi kalau macam tu, ada orang menggunakan berkat bukan dengan definisi kita, mungkin dia sangka bahawa kalau duit dia bertambah itu berkat. Jadi kalau duit kita bertambah belum tentu berkat. Ya, sebab adakah dia bertambah kebaikan Tuhan? Adakah dia bertambah kebaikan Tuhan? Baik, apabila Allah Subhanahu, bila kita nampakkan macam ni dia punya perjalanan, ya, maka kita dah tahu bahawa sebenarnya dalam hidup kita yang paling kita perlu adalah berkat yang datang daripada Maha Berkat. Maha Berkat itu adalah Allah. Maksudnya di sini nak bagi tahu semua keberkatan, semua kebaikan yang bertambah itu dia adalah milik Allah. Sebab itulah kalau ulama bahasa membahaskan tabaraka disama dengan ta'ala. Ya, dia punya, nampak dia punya apa? Dia punya apa? Dia punya huruf dia punya struk, dia punya bedaan dia. Ya, tabaraka sebab ta'ala bermaksud kesempurnaan ketinggian. So tabaraka bermaksud kesempurnaan keberkatan. Ya, maha tinggi. Maksudnya kerana berkat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah berkat ini satu benda yang paling kita perlukan dalam hidup, jadi di mana letaknya berkat? Ni just kita sebut di mana letaknya berkat? Di mana letaknya berkat? Banyak. Di mana? Di mana? Ya. Ya. Di mana berkat?
okey, hidup, ya. Sebab tu, okey, bila kita nampak yang doa yang kita baca dalam solat tadi, apa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya, berkat akan menyebabkan kita jauh daripada azab jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, berkat akan menjauhkan kita daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, menjauhkan kita daripada fitnah hidup dan mati. Jadi berkat menjauhkan kita daripada fitnah. Apa maksud fitnah? Fitnah bermaksud setiap benda tak elok. Fitnah ialah setiap benda tak elok, itu fitnah. Dia tak sama macam kita kan. Ini fitnah saya. Itu satu cabang kecil daripada makna fitnah. Baik, dan kemudian Masih Dajjal, berkatlah insya-Allah yang menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Berkat itu yang menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Dan sekali lagi, berkat itu datang daripada Allah. Cuma sekarang saya ajak kita menyebut berkat dalam hidup, dia pergi ke mana ataupun jatuhnya ke mana? Ke mana? Cuba je sebut saja. Ya, sepanjang hidup, tolong sepanjang hidup tu kat mana dia tu akan datang? Segmen kan? Kita segmen kan? Ya. Hidup dulu, jangan dalam kubur nanti. Baik, kat mana? Okey. Berkat Allah akan jatuh apabila Allah bagi, dan ya, berkat ni sebelum kita nak jawab tadi, berkat dari Allah dia akan Allah jatuhkan pada yang kita nak sebut, dan manusia kena mengusahakan untuk mendapatkannya. So dia mesti Allah bagi, kita usaha untuk dapat. Dan inilah ujian untuk kita. Ujian untuk kita usaha mendapatkan keberkatan. Ujian untuk kita berusaha untuk mendapatkan keberkatan. Sebab kerana terlampau luasnya berkat itu, manusia menganggap bahawa kita semua boleh dapat berkat. Itu yang salah. Ya, kita take for granted, kita rasa bahawa semua boleh dapat berkat. Sedangkan berkat memang luas dari Allah yang Maha Kaya, tetapi kita kena usaha. Macam saya pernah tanya kan, kalau hari Jumaat orang tak pisang kan, kan? Siapa yang dapat? Orang yang berkat. Orang yang siapa yang dapat pisang tu? Orang tak pisang. Saya. Jawapannya adalah bukan orang yang datang masjid, bukan orang yang datang awal, orang yang ambil. Orang yang ambil pisang tu dapat. Okey. Iyalah jamaah. Oh, jamaah. Saya tak tahu kalau di sini dia memang auto ya. Memang auto ya. Maknanya bila di jamaah je kita kelar pisang dalam poket dia. Saya jamaah tetapi dapat tak? Macam mana saya boleh dapat? Kena ambil. Jadi macam itulah analogi tentang berkat. Sebab pisang pun ada, tetapi siapa yang dapat? Sebab kita rasa, oh kita jemaah, kita dapat. Tak. Kamu kena ambil baru kamu dapat. Juga begitu juga berkat. Kita rasa, oh hidup ni penuh dengan berkat sebab Allah memang luas keberkatan dia. Tapi tunggu dulu. Adakah kita usaha untuk mendapatkan berkat itu? Ambil. Once kita ambil, baru kita dapat. Kita tak puas hati. Nampak tak? Jadi ini satu benda. Okey, sekarang ni kita tengok
kalau macam tu, di mana Allah letakkan berkat itu supaya kita usahakan dia? Di mana? Kita cuba segmentkan. Kita cuba segmentkan. Ya. Dalam sangat lah ya. Kadang-kadang bila cakap tu saja nak tunggu, nak bagi tahu level tinggi perbincangan kan, Zoram ni tak tercapai lah kalau sampai dalam Sauqiyah, Sukran dan Wajdan. Kenalah sikit. Baik. Tak, soalan tu simple je, tapi macam complicated sikit saya tanya kan. Berkat itu Allah letak pertama sekali pada benda. Pada benda. Berkat Allah letak pada perkara. Berkat Allah letak pada masa. Berkat Allah letak pada tempat. Berkat Allah letak pada orang. Ya. So berkat itu Allah letakkan pada benda, pada perkara, pada masa, pada tempat, pada orang. Jadi memang Allah letak macam tadi pisang. Ya. Namun siapa dapat? Orang usaha mendapatkannya. Ya, orang usaha. So maknanya ujian kita bila Allah gunakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab nanti kita akan dengar perkataan ahsanu, ya, amala. Ahsanu amalan, amalan baik. Maknanya mendapat ahsanu amala ini ialah apabila kita mendapat keberkatan pada amalan. Keberkatan pada apa benda amalan yang kita lakukan. Apa benda amalan yang kita lakukan. Ya, jadi berkat Allah itu Allah akan letak macam tu. Allah letak pada tempat, Allah letak pada masa. Ya, contoh ya. Kita berada di masjid, compare berada di pasar. Mana lebih banyak berkat? Jadi macam mana kita nak mendapatkannya? Kita pergi masjid. Ya, orang yang tak pergi masjid, dia dah miss berkat tersebut. Dia miss satu keberkatan tersebut. Sedangkan berkat tu ada di Selangor ni ada, tetapi berkatnya ada di masjid. Kemudian dalam masjid pula adanya majlis ilmu. Dalam majlis ilmu dengan tak ada majlis ilmu. So di mana ada berkat? Di dalam majlis ilmu. Kan? Jadi apabila kita datang ni sebenarnya, alhamdulillah, syukur pada Allah, kita sebenarnya sedang mencari berkat itu. Kita sedang nak mengambil, memetik berkat-berkat tersebut. Sebab saat semua keberkatan ini kita dapat, inilah yang menyebabkan hidup kita akan berjaya, mati kita berjaya. Dan sebab itulah asbab kita mendapat perlindungan daripada azab kubur. Sebab berkat itu melindungi kita. Baik. So kita dah tahu sikit apa? Kita dah bincang beberapa tentang latar belakang berkat. Maknanya, definisinya, di mana letaknya, dan apa lagi kita nak sebut tentang berkat? Cara mendapat berkat dalam surah ini kita akan go through satu demi satu. Dan setiap orang akan cuba memetik, oh ini rupanya cara aku nak mendapat berkat tersebut. Ini caranya aku nak mendapat berkat tersebut. Ya, kalau kita go through melalui ayat demi ayat, conclusionnya ada insyaAllah. Tetapi kita go through ayat pada ayat insyaAllah, supaya jangan nanti dah tahu tengok cara-cara tak nak datang minggu depan kan. Nak dapat supaya minggu depan tak nak datang lah. Ustaz tak ada. Faham. Kita kan kalau sampai dia cari je ruang supaya orang kata gitu kan. Baik, jadi semua yang saya kasihkan, jadi berkat ini bila kita dapat, bila seseorang dapat berkat, apa jadi pada dia? Apa jadi seseorang bila dia dapat berkat? Kenyang. Ya? Kenyang. Dapat pisang kenyang. Okey ya. Okey. Sebab
berkat akan bertindak pada seseorang dengan dua cara. Berkat akan bertindak. So berkat bila kita dapat, dia akan bertindak. Macam mana? Bahasanya. Maknanya bila kita dapat berkat tersebut akan bertindak. Nak rasai lagi. Okeylah, rasai insya-Allah. Baik, kita panas. Macam mana? Dengan dua cara. Ya, berkat ini sebab itulah kita sangat perlukan. Bila kita perhati, patutlah rupanya aku kena baca surah Al-Mulk, aku kena amalkan surah Al-Mulk. Kerana apa? Sebab impak dia sangat besar dalam hidup aku, supaya mati aku dan hari kiamat aku semuanya al-mani'ah, menyelamatkan kita menjadi perisai. Baik. So, berkat dia bertindak kepada kita dengan dua cara. Yang pertama ialah berkat itu menjauh, melindungi kita daripada benda tak baik. Berkat, orang kata biarlah makanan ni berkat. Contoh kan? Sebenarnya bila kita mendapat berkat, nombor satu, dia akan, berkat itu akan protect kita daripada benda tak baik. Kenapa? Macam ni masalah? Ya, memang kita go through, dia kata dia kata balik, kan? Mungkin saya bagi contoh lagi. Saya terang dulu. Kita terang. So berkat pertama saya apa tadi? Dia akan melindungi kita. Disebut daf'ud dar. Ya, daf'ud dar. Dia menjadi pelindung kita daripada mudarat. Mudarat. Jadi kalau benda tu berkat yang dari Allah itu akan lindung kita daripada pertama sekali mudarat. Dan sifat mudarat ini dua. Zahir, batin. Jadi mudarat tu ada dua. Ada yang sifat zahir, ada yang sifat batin. Baik. Dan yang kedua, kita dah agaklah, maknanya yang kedua, bila sesuatu benda berkat, dia akan menarik kebaikan-kebaikan. Dia akan tarik, dia pull kat kita, dia tarik kat kita kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu ada dua sifat, zahiran wa batinan. Kan saya ingin nampakkan contoh lah. Nampakkan contoh. Apabila sesuatu benda itu berkat, maka kebaikan Tuhan yang kita katakan thubutul khairi ilahi fi syai', maka pertama sekali dia akan menghalang kita daripada mudarat. Apa mudarat? Apa saja mudarat. Apa-apa saja mudarat yang tak baik, maka dia akan menghalang. Kita kan biasa dengar hadis Nabi daripada Abban, daripada Uthman, daripada Nabi, yang Nabi kata barang siapa membaca 3 kali waktu pagi. Jom kita baca sama-sama pagi ni. Siapa baca kata Nabi 3 kali waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka tidak akan tertimpa kepadanya sebarang mudarat. Jadi kita baca sama-sama insya-Allah. Ni bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita baca sama-sama. Saya ulang sekali lagi. Disebut oleh Abban bin Uthman. Abban bin Uthman an Uthman bin Al-Affan anin Nabi. Barang siapa membaca ini 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, dalam Sahih Muslim. 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, la yadurruhu syai'. Tidak ada benda boleh memberi mudarat. Nanti cuba kita kaitkan apa maksud daripada apa yang kita sedang bincang ini.
Sebab kita nak fokus besar rupanya berkat, dan ini yang aku nak dapatkan sebab Allah ada, cuma aku ambil atau tidak. Jom baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baik kan? Bila Abban menyebutkan hadis itu dan menyampaikan, ada yang macam tak apa nak selesa. Kenapa ya? Macam ada yang macam itulah, macam tak, macam kadang macam tak clear kan? Kenapa agaknya? Sebab Abban kata siapa baca 3 kali pagi, 3 kali petang, maka tak akan ditimpa mudarat. Tetapi apa berlaku kepada Sayyidina Uthman yang meriwayatkan hadis ini? Dia telah dibunuh. Jadi orang kata bercanggah. So sedangkan Nabi kata barang siapa baca 3 kali petang, maka Abban dia nampak orang tak macam jelas, maka dia pun jelaskan. Dia kata ayahku tak pernah berdusta, tentang takkan kena seorang itu mudarat. Nabi tak berdusta, cuma pada hari ayahku dibunuh, dia lupa membaca. Jadi siapa lupa mana jaga. Jadi Allah zakirna, ya Allah zakirna, ingatkan kami selalu ya Allah. Jadi kalau hari itu dia apa hari tak baca, biasa amat, bahaya. Ya, hakikatnya macam tu lah. Baik, mari kita tengok tentang Bismillahirrahmanirrahim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dah menjadi beberapa jawapan kepada kita bagaimana kita nak mendapat berkat pada benda, bagaimana kita nak dapat pada perkara, bagaimana kita nak mendapat berkat kepada sesuatu. Maka caranya adalah menyebut Bismillah. Jadi menyebut Bismillah, ya, kita tambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah salah satu cara paling besar seseorang itu mengambil berkat tadi, ya. Ini sebab tadi tanya kan, bagaimana kita nak dapat dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah penyebab untuk kita menarik keberkatan ke dalam perkara yang kita lakukan. Katalah kita sedang makan, maka pada makanan itu akan ada berkat apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Okey. Tapi nampak tak apa yang kita nak terangkan tadi? Bismillah yang berkat tersebut la yadurru, sebab fungsi pertama keberkatan adalah menghalang daripada mudarat kena pada kita. Jadi sebab itu maknanya kalau kita nak dalam hidup ini keberkatan yang banyak, maka setiap perbuatan Nabi suruh mesti baca Bismillah. Semua perbuatan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kullu amrin bibalin man la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam qila fahuwa abtar. Semua perbuatan Nabi sebut kullu amrin, semua amal, semua urusan, semua perbuatan yang baik yang tak dimulakan dengan Bismillah, perbuatan tersebut cacat. Apa maksud cacat? Apa maksud cacat?
sempurna. Kan? Apa maksud tak sempurna kat situ? Okey. Sebenarnya okey, ada satu lagi yang kita boleh tambah-tambah dalam memperkayakan kita ni kefahaman tentang berkat ni kan. Sebenarnya Allah okey, dalam hidup ni oleh kerana kita hamba, maka kita akan minta tolong pada Allah. Betul kan? Dan sebab itulah dalam ayat surah Fatihah ada 7 ayat. Betul? Baik. Ulama kata jantung kepada surah Fatihah adalah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Memohon kehambaan, mengaku kehambaan kepada Allah dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey? Baik. Jadi dalam hidup kita ni, kita semua benda kita minta tolong dari Allah. Semua benda kita minta tolong daripada Allah, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Baik. Bila Allah tolong, maka Allah akan bagi apa? Berkat. Bila Allah tolong kita, Allah bagi berkat. So berkat adalah mekanisme Allah tolong kita. Jadi sebab tu bila kita minta pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita sedang minta berkat, sebenarnya kita sedang minta tolong pada Allah. Sebab kalau nak betulkan wordnya adalah saya minta tolong pada Allah dan Allah menolong saya dengan cara Dia memberikan keberkatan. Sebab apa makna apa jadi bila seorang mendapat berkat? Janganlah bahagia sangat dulu, nanti sikit lagi. Dua benda tadi. Apa tadi? Dijauhkan. Itulah dia pertolongan untuk kita. Dijauhkan daripada mudarat dan dia mendatangkan kepada kita kebaikan. Sebab dalam hidup ini, untuk maklumat, for your information, semua doa manusia dua kategori saja. Sebutlah macam mana pun doa, sebenarnya dua kategori saja. Bacalah dalam Quran beribu doa, baca dalam hadis berpuluh ribu doa, ulama ajar doa, tetapi bila kita kategorikan dua kategori saja. Dua kategori saja doa. Apa kategori pertama? Minta jauh daripada mudarat, benda tak baik. Yang kedua ialah minta datangkan kebaikan. Cuba tengok balik, apa saja yang orang minta dalam hidup, akhirnya pada dua kategori saja. Jadi berkat itu, cuba bayang, ada dalam makna seseorang jauh daripada mudarat dan mendatangkan berkat. Jadi sebab itu, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu cara dalam hadis ini nak bagi tahu secara khusus menjauhkan seseorang daripada mudarat. Kerana apa? Sebab apa? Sebab antara dua benda yang menjauhkan mudarat, mendatangkan keberkatan, yang kedua-dua kita perlukan, tapi mana yang lebih kita perlukan? Mana yang lebih kita perlukan? Menjauhkan mudarat itu sebenarnya lebih kita perlukan. Sebab itu dalam Bismillah tadi disebut tentang apa? Saya nak 1 juta, tetapi you kena langgar dengan trailer. Biarlah tak dapat 1 juta, jangan kena langgar dengan trailer. Sebab tak ada guna 1 juta kalau selepas kena langgar dengan trailer. Nampak tak? Jadi sebab itu dalam kaedah kita pun bagi tahu, dalam kaedah Islam bagi tahu bahawa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
darul mafasid, membuang benda-benda tak elok itu lebih diutamakan daripada datang benda baik. Sebab balik kepada soal berkat tadi ialah menjauhkan daripada mudarat, mendatangkan kebaikan pada apa? Berkat letak kat mana tadi? Berkat letak kat mana? Okey, alhamdulillah. Macam sekarang, ya, kita dalam masa sekarang ada kadang-kadang pada satu masa beberapa banyak lapisan berkat kita dapat. Contoh, kita dapat berkat masa dan kita perlukan berkat masa. Dan sebab itu, Masya Allah, kita ada 24 jam saja. Kita tak ada, saya tak tahulah, ada 25 jam. Setiap orang hanya ada 24 jam. Tetapi kenapa seorang ini 24 jamnya dengan 24 seorang lain berbeza? Sebab dia dapat berkat, seorang tak dapat berkat. Kenapa kita dah lebih daripada umur 45 tahun tetapi tak boleh buat kitab macam Imam Nawawi? Imam Nawawi yang karang kitab, kalau kita tengok dia punya kitab dia, Masya Allah, punya banyak dan kemudian masih guna pakai sampai pada hari ini. Kenapa? Sebab berkat. Sebab berkat pada umur, berkat pada, pertama sekali, sebenarnya yang kita minta nombor satu berkat pada umur sebenarnya. Ya, yang kita minta berkat pada masa, berkat pada umur tu benda nombor satu yang patut kita minta pada Allah. Ya. Dan salah satu cara, bagaimana cara kita nak dapat berkat pada masa? Mungkin siapa yang pernah dengar sesuatu nak dapat berkat masa ni? Ya. Solat awal waktu. Ya. Orang yang solat awal waktu, maka masanya akan diberkatkan oleh Allah. Kita pun rasa kan, kalau kita tahu-tahu kita rasa macam tak selesa je, tak senang je, rasa tak dapat siap lagi. Baik, lagi apa dia saya dengar? Apa dia? Baca Al-Quran. Dan ini menjadi amalan para salafus soleh zaman dulu. Sebab mereka mendapati bahawa bila mereka baca Al-Quran, banyak benda boleh buat. Maka menjadikan mereka tambah lagi baca Al-Quran. Rupanya kita ingat bila kita banyak baca Quran, masa kita yang 24 jam tu makin habis. Sebab kan kita ada 24 jam je, baca Quran 10 minit, tentulah kita dah rugi 10 minit. Tetapi rupanya kita laporkan 10 minit, rupanya yang baki daripada 23 jam, 50 minit tersebut banyak benda baik kita boleh buat. Maka menjadikan dia tambah lagi. Bila tambah lagi banyak kebaikan, dia tambah lagi sampai kebiasaan golongan salafus soleh dengan sebab pengalaman tajribah merasai berkat masa itu dapat. Maka mereka lazim biasa-biasa, paling tidak waktu pagi mereka habiskan 10 juzuk. Alhamdulillah. Tengok kan, saya 11. Nampak cara-cara tadi kan, cara-cara gaya respon tadi kan. Alhamdulillah. Ya, dia orang 10, saya 11 kan. Mulanya dia orang 1 juzuk. Tetapi macam saya katakan tadi, Masya Allah, bila baca banyak benda baik sempat buat. Ya, kita alhamdulillah, sebab katalah Quran 1 juzuk mungkin setengah jam lah kita rasa baca yang biasa kan. Cuba yang kita lapor setengah jam. Tapi kalau kita tengok balik kan, kita tengok TikTok, FB lebih kan, sebab surah dia banyak. Dia surah dia saja, dia satu. Sedar-sedar ya Allah, 2 jam dah, Masya Allah ya. 2 jam dah. Tetapi apa jadi? Rupanya semua aplikasi itulah menjadi pencuri berkat hidup kita. Pencuri berkat. Macam mana tak curi? Kita tengok kat situ sakit hati pun ada. Kita baca Quran kan, berkat kita rasa tenang. Belum apa lagi, kita rasa tenang, dia rasa baca kan. Tetapi cukup bayang kalau kita tengok TikTok kan, TikTok tu apalah, tak kira lah, saya pun tak tahu lah, ada orang ni suka TikTok, orang ni YouTube, orang ni FB, orang ni macam-macam, ada je yang dekat dengan dia kan. I tak TikTok, tapi I FB. Orang ni tak FB, YouTube, Instagram, biasa Twitter, geng-geng Twitter.
Jadi kat situ Masya Allah, kita cuba bayang, kita tengok, kita cuba just orang kata muhasabah, biasalah untuk kita semua. Ini dah alam kita kan. 10 tahun tu tak ada kan. Itu tak ada istilah benda yang kita terperangkap. Tapi ada juga masa tu baca surat khabar kan. Baca surat khabar muka satu-satu kan. Tapi sekarang ni tak ada dah macam tu. So ada kat sini je lah, kat sini je kan. Pakai hiburan. Dia pakai hiburan pula, dia ada pula. Macam sama sekarang ni kan dia pergi kan. Oh dia pergi pula majalah lain pula. Langgan pula URTV lah apa mangga. So dia punya cabang. So kalau sukan pula dia cabang. Dulu kena macam tu kan, kena langgan, beli kedai. Tapi sekarang kat sini tekan je. Dia pergi pula kat sini kan. Tapi Masya Allah ya. Apa jadi? Rosak kita kan. Rosak kita. Dan paling rosak antaranya. Ni dah. Ni kita cerita benda yang kita sedar. Kalau kita baca Quran, patutlah rupanya ulama dahulu mereka sangat nak menjaga soal berkat. Sebab bila berkat, tengok Imam Nawawi dah berapa ratus tahun meninggalkan kita. Tapi hari ini orang nak baca hadis 40, mencari hadis 40 Imam Nawawi. Orang nak tengok bagaimana saya nak mengamalkan amalan yang betul, orang baca azkar Imam Nawawi. Orang kata bagaimana saya nak kumpul hadis-hadis yang berkenaan dengan bagaimana nak menjadi seorang berakhlak sebagai alat orang soleh, kita baca Riyadhus Shalihin. Kita nak bagaimana syarah terbaik tentang seorang muslim, kita baca Imam Nawawi. Kita nak baca tentang fiqh, kita tanya Imam Nawawi. Kita nak faham bagaimana tentang adab tentang Quran, kita baca Imam Nawawi. Nampak tak? Walaupun umurnya sangat pendek, tetapi meninggalkan sampai pada hari ini berkat. Dan contoh tadi kan bila kita expose dengan semua, dulu nak dapat stesen TV bukan senang. Sekarang ni kita sendiri boleh ada TV kita sendiri kan? Kita expose diri kita tengok kan. Maka akhirnya berlakulah masalah dalam rumah tangga kan. Semua dalam rumah tangga cerita ke orang kan? Itu dah faham. Sedangkan ada sebab banyak dalam rumah tangga ni adalah aurat. Banyak dalam rumah tangga ni aurat. Even kita punya cakap dengan suami kita adalah aurat sebenarnya. Maaf saya, I love you. Itu kalau suami dan isteri, dia adalah aurat. Tetapi kita hari ni Masya Allah, untuk tunjuk-tunjuk kat orang kan, cakap I love you, I sayang orang, dituntut oleh semua orang. Dituntut oleh semua orang. Baik ke tak baik? Tak baik. Kita tahu hasil dia. Kita tahu hasil dia. Apa jadi? Dan sedihnya adalah menggunakan nama Islami. Oh, nampak rumah tangga yang couple Islam lah sangat. Tetapi dalam bilik cerita rumah tangga, kita cerita pada orang. Nampak tak? Inilah benda-benda yang sebenarnya menghabiskan berkat. Sebab itu tak pasal-pasal orang rumah tangga kelahi, kita kelahi. Kita tengok orang tu kan, tengok abang, tengok dia buat kat isteri dia tengok. You jangan macam tu, tengok kelahi pula kan. Tak kena mengena tuan-tuan. I tak nak masak kayu, you jangan jadi macam ni. Apa kena mengena, dia tu kan, kita okey. Nampak sangat tak berkat. Kalau berkat, benda itu nampak dah bertambah. Ingat tak? Tetapi kita dah expose benda yang tak baik. Mula syaitan ni dia tak terus kata buat benda tak baik, tetapi dia trick kita sampai kita tak perasan baik ke tak baik. Lama-lama kita rasa benda tu nak menjadi normalisasi. Menjadi normalisasi dan akhirnya semua orang buat. Dan akhirnya kita ada masalah rumah tangga, kita cerita kat sini. Kita mengadu kat sini. Adakah menyelesaikan masalah? Memburukkan lagi masalah. Orang yang tengok tersebut, dia ada masalah dia. Dia ada masalah dia. Dan dia bagi komen. Dia bukan faham. Seorang kaunselor nak mendengar masalah orang, dia kena dengar sebaik mungkin sehingga dia faham masalah, barulah dia boleh beri pandangan. Hari ini sepintas lalu dengan satu perkataan dia pun bagi pandangan dia. Dan kita pula ambil kira pandangan dia untuk tindakan. Sedangkan kawan tu bahan masa tu je. Lepas tu dia balik rumah, dia tak ingat dah. Dia bukan kaunselor yang jumpa lagi. Macam mana masalah? Tak selesai ni step dia. Dia ada ke? Tak. Nampak dah masalah yang sangat teruk berlaku. Dan saya paling sedih apabila dia buat atas nama Islam. Kononnya Islam, dia lah paling Islami, suami paling terpaling suami, terpaling isteri. Tetapi Masya Allah semuanya syekh.
maaf cakap ya, aib pregnancy test boleh jadi konten atas nama Islamik. Islam apa ni? Islam apa ke benda ni? Aurat itu cerita pada semua orang. Aurat ni, kan rambut ni semua muslimah ni aurat kan untuk saya. Tapi untuk suami tak aurat. Rambut tu bukan dia masalah, tetapi bukan pada orangnya. Perkataan itu, cerita itu memang tak ada masalah, tetapi once kita expose, dia dah jadi masalah. Dan inilah benda yang merangkut berkat dalam hidup kita. Sedar-sedar habis tahun, sedar-sedar habis 10 tahun, sedar-sedar tiba-tiba mati tanpa berkat. Macam mana nak selamat di alam kubur? Al-mani'ah di alam kubur tak ada. Tapi senang ke? Susah. Sebab dia dah menjadi normalisasi. Semua benda yang kita share dengan semua orang. Semua benda kita nak share dengan semua. Ya? Tak payah kita patutnya tak. Ini saya cakap je lah. Ya, orang tak nak share juga. Share lah. Ya? Jadi kita pula kelahi orang. Ya? Kan? Tetapi sedarlah benda ini. Saya masih ingat dulu masa dulu sangat galak. Bila nak bagi orang tunjuk, bila nak bagi orang buat konten. Dan pada masa tu saya ingat masa radio ID saya kata benda ni tak kena. Kenapa tak kena? Yang pertama, bagi asasnya adalah tangan kanan bagi, seluruh tangan kiri tahu kan? Itu satu majas yang menunjukkan betapa kena rahsianya membagi. Tetapi sebab dia bukan secara mutlak tak boleh. Ada boleh, tetapi kita menggunakan sedikit ruang boleh tersebut menjadi seolah-olah itulah bila membagi. Kemudian bila kita nak convince orang, kita ambil gambar kan? Ambil gambar kawan tu terbagi kan? Dan kita pun tegur. Dan dia orang kata no problem, orang tu okey, orang tu random macam kenapa pula kita yang orang bila susah dia tak ada masalah. Sebab nak dapat 100 ke 1000 yang kita bagi, dia tak ada masalah buat macam mana. Tapi kita sendiri, pernah tak kita tangkap gambar, bila kita nak post dia muka kita tengah jadi ke gambar hantar? Jangan hantar, saya tengah punya mata. Pandai pula. Sebab bila post, orang tengok tak cantik sebab pejam mata. Pejam mata je kot. Kawan tu dengan terbuka bajunya, dengan terbaringnya, dengan wire-wirenya, dengan ketika kita tak jaga, Allah jaga orang fakir. Ketika kita tak jaga golongan fakir, Islam jaga golongan fakir. Sebab itu tak boleh buat. Buat juga. Tapi apa jadi pada akhirnya? Benda tu tak betul. Akhirnya orang belajar, bukan belajar menderma, belajar riak. Semua pakai nak riak belaka kan? Lepas tu ada pula apa ni? Sampai pergi Madinah juga. Dulu kan kita pergi Madinah bawa baju sikit-sikit je. Ya? Kita nak menempati Faksan Rubarah. Faksan Rubarah ni maknanya bila dengan Allah itu seolah orang yang kusut masai. Ya? Yang bermaksud cantik di sana bukan cantik dalam konteks cantik, ratu cantik, tetapi cantik dalam ibadah adalah kemas dan bersih, tak lebih daripada batas itu. Tetapi dia bila jadi tu outfit of the day, outfit of the day pergi Madinah, ya Allah, beg dah jadi banyak. Sebab apa? Nak gambar depan pintu masjid lain, nak gambar dekat masjid betul Nabawi kan ada yang Muhammad kan lain. Bukan mainlah dengan speknya, dengan tudung, dengan apa, atas nama Islami. Tenangnya berada di sisi Rasulullah. Ayat kena power, confident kan. Lepas tu mengerti. Ini semua yang adakah itu kita pergi ke Madinah? Kita bersusah payah berhabis duit, adakah itu? Untuk jadi konten. Memanglah seronok sebab bila orang like, orang perhati kita. Sebab manusia dia sudut hati dia suka dia dilihat, dia suka orang merasai keberadaan dia.
tetapi menjadi asesif, menjadi melampau-lampau. Ini semua benda-benda yang kita tengok hari-hari yang menyebabkan habis. Sebab masa kita ada 24 jam je. Kalau dah isi yang ni, dia keluar yang ni. Isi apps tu, keluarlah Al-Quran, ya? Jadi sebab tu Masya Allah, kita doalah kepada Allah. Saya cerita ni sebenarnya bukan untuk orang, saya cerita untuk saya, ya? Sebab benda tersebut kadang-kadang kita suka, kita suka nak expose kan benda semua orang tahu segala macam, ya? Of course akhirnya bukanlah tak, dia kan boleh ke tak boleh? Ya, ada had boleh, tetapi ada setengah had keluar daripada boleh. Jadi nak kena hati-hati, itu yang jadi susah kan. Lepas tu orang warak dia akan tinggal benda yang dia rasa tak memberi faedah. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi, ya, tinggallah benda yang meragukan kamu. Mana nak tahu ini faedah tak faedah, ada ragu-ragu, tinggalkan je, ya. Fokus pada benda yang pasti. Ila ma la yaribuk, baca Quran sah-sah tak ada masalah, sah-sah tak ada masalah. Baik, jadi itu antara cara-cara lah yang kita boleh nampak tentang bagaimana tentang. Saya nak supaya kita nampak bahawa seluruh daripada surah Al-Mulk ini adalah untuk bagaimana kita melalui kehidupan, melalui ujian, sehingga kita melakukan ahsanul amalah dan dapat melalui keberkatan daripada Allah yang sifatnya tabaraka wa ta'ala. Itu tolong nampak tu dulu sebagai gambaran umum, the big picture dalam kita nak memahami surah Al-Mulk. Dan insya-Allah nanti kita akan pergi satu-satu. Tabarakalladzi biyadihil mulku di situ. Kemudian nama Allah yang digunakan, alladzi khalaqal mauta. Kenapa Allah mulakan dengan mauta? Baru Allah kata hayata. Sedangkan dalam kehidupan kita hidup dulu baru mati, tetapi Allah gunakan mati dulu baru kamu hidup. Baik, itu semua yang bakal kita bincang dalam surah 30 ayat ini insya-Allah. Jadi masa ke masa insya-Allah kita tengoklah, oh nanti kalau siapa yang rajin buat catatan, oh ini perkara yang mendatangkan berkat. Buat satu muka surat benda yang mendatangkan berkat. Tadi contoh kita dah cakap apa tadi? Dan berkat tersebut sama ada berkat pada tempat, berkat pada masa, berkat pada benda, pada perkara, even pada orang Allah bagikan berkat, ya. Pada orang pun Allah bagikan berkat. So bagaimana kita nak mengambil berkat tu, nanti buat satu page tanda, oh ini kita dalam perbincangan nanti kita akan sama-sama mungkin keluar satu benda. Tadi kita kata oh solat di awal waktu menyebabkan membaca Al-Quran, okey, dan kemudian doalah pada Allah agar ada call to action, ada action kita, ya, bukan dengar saja, ada benda. Paling tidak, Masya Allah, saya kalau macam tu, saya nak baca Qul huwallahu ahad, ya, Qul huwallahu ahad. Buatlah tindakan untuk diri sendiri, amalan kan, ya. Sebab kita kata kita ni bukan hafiz kan, orang tu senang lah kan, sebab dia nak baca habis 10 juz senang sebab dia hafaz, ya. Tetapi kita pun hafaz juga kan. Allah takkanlah tak hafal kan. Anak pun hafiz. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Dan kita programkan untuk membacanya secara disiplin, istiqamah, ya. Jadi untuk mendapat berkat tadi. So ada action. Buat dalam catatan sendiri sehingga ada action. Ada action. Okey? Insya-Allah. Okey. Minggu depan kan? Ya. Malam sekolah, insya-Allah. Orang perdana, insya-Allah. Saya ada benda nak cakap macam itu lah, tapi tak apalah, nanti jumpa lagi. Saya ada nak cakap, tunjukkan tak apa penting lah tu. Sebab tu saya rasa apa nak cakap tadi sebelum habis. Baik, itu sajalah kalau macam tu. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, terima kasih. Terima kasih pihak masjid, terima kasih semua kerana
stay sampai ke penghujung dalam majlis ilmu ni. Dan apa lagi? Aku maaf pastinya, ini mestilah kan. Nak dapat berkat, kena banyak minta maaf sebenarnya. Ya, kena banyak memohon kemaafan. Mati pada dia Umi punya. Umi mana? Sebarang apa yang tak baik sepanjang kita bersama dalam majlis ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kita go through satu demi satu perbincangan daripada surat itu. Kepada Allah kita berserah, kepada Allah kita memohon pertolongan, kita doakan kepada saudara kita di Gaza tak berhenti sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dalina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil syamlahum wa faddil jam'ahum wa qallil 'adadahum wa zalzil aqdamahum wa shaddid kalimatahum. Allahumma sallit 'alaihim kalban min kilabik ya Qahhar ya Jabbar ya Allah ya Allah ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimil yahud ihzimil yahud ihzimil yahud wansur ikhwanana fi Gazzah wansur ikhwanana minal mujahidin fi Falastin. Allahumma khsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada